Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kushairi Mustaqim bin Harudin. Saya merupakan pelajar PISMP RBT SEM 1 dan dalam video kali ini saya ingin menerangkan tentang latihan kaedah fartlek. Untuk pengetahuan semua, latihan fartlek ini juga dikenali sebagai latihan speed play yang ingin diperkenalkan oleh Gustav Bolmer dari negara Sweden. Latihan fartlek ini menekankan pembinaan kepantasan seseorang atlet tersebut. Latihan fartlek ini terbahagi kepada dua jenis, iaitu yang pertama fartlek terkawal dan yang kedua ialah fartlek bebas. Fartlek terkawal bermaksud jarak, laluan, tahap kesukaran telah ditetapkan. Masa juga telah ditetapkan oleh jurulatih. Contohnya, whistle dibunyikan untuk menandakan atlet harus berlari pantas dan whistle sekali lagi dibunyikan menandakan atlet harus berjoging semula. Okey, jadi fartlek bebas pula ialah atlet ini membuat latihan mengikut daya upaya mereka. Maknanya masa, tahap kesukaran, jarak semuanya ditentukan oleh mereka. Tiada orang yang mengawal mereka. Jadi biasanya fartlek bebas ni untuk individu biasa, individu yang baru dalam sukan ataupun individu yang hendak menerkam peluk, begitu je lah. So kalau fartlek terkawal pula biasanya atlet-atlet. Objektif latihan fartlek ini terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, untuk meningkatkan daya tahan kardiovaskular seseorang atlet. Yang kedua ialah untuk membina dan meningkatkan kepantasan individu tersebut. Dan yang terakhir, untuk mengelakkan daripada atlet itu merasa bosan. Kita telah mengetahui bahawa setiap atlet itu mempunyai latihan yang tersendiri. Jadi jika mereka membuat aktiviti yang sama setiap masa, lama-lama mereka akan boring. Betul tak? Okey, jadi dengan adanya fartlek ini, mereka dapat membuat latihan itu di tempat lain, menyebabkan mereka lebih semangat untuk membuat latihan tersebut. Jadi mereka tidak perlu buat tidak perlu buat di padang, sebab mereka boleh juga buat di taman permainan, boleh buat di pantai dan sebagainya. Tidak apa, nanti kita akan terangkan. Okey, jadi kaedah latihan fartlek yang pertama ialah individu atau atlet itu boleh memilih pelbagai tempat untuk membuat latihan asalkan sesuai dan selamat. Contohnya seperti di dalam dewan, lepas tu boleh juga buat di jalan raya. Tapi jalan raya itu kena jalan raya yang lengang lah, jalan raya yang orang jarang lalu. Jangan pula buat jalan raya yang banyak kereta. Lain buat jadinya nanti. Seterusnya boleh juga buat di padang bola. Lepas tu boleh juga buat di gelanggang futsal. Dan paling gempak sekali, diorang boleh juga buat di pantai. Bertemankan angin-angin, lagi best buat latihan. Seterusnya, kaedah yang kedua ialah individu boleh menggunakan pelbagai variasi dalam latihan fartlek. Contohnya, lari perlahan, berjalan laju, larian zigzag, lari pecut dan berjalan undur secara berterusan. Seterusnya, individu hendaklah mengelakkan diri daripada lari hingga peringkat lesu atau tidak berupaya. Contoh kita nak tahu macam mana dia tu lari sedaya upaya ke ataupun lari biasa. Lepas dia buat latihan tu, tengok dia tu boleh bercakap ke tak. Kalau dia lepas benda itu itu maknanya dia lari sedaya upaya. Lari biasa-biasa ni maknanya dia lari tu, lepas dia berlari, dia boleh melafaz macam biasa, dia boleh bercakap dengan biasa. Itu barulah bermaksud tidak berlari hingga peringkat lesu.
Seterusnya, lepas mereka berlari semua tu, mereka hendaklah membuat cooling down. Oh, sebelum saya terlupa, sebelum kita membuat latihan, kita kena stretching dulu, kena panaskan badan dulu. Okay, lepas tu baru kita buat latihan, baru kita buat cooling down semula selepas buat aktiviti fartlek tersebut. Seterusnya, jika mempunyai rakan, mereka boleh mengajak rakan mereka untuk berlatih sekali, untuk berlatih bersama. Sebab apa? Sebab latihan kaedah fartlek ini boleh dibuat secara individu, boleh juga dibuat secara berpasangan dan boleh juga dibuat secara berkumpulan. Itulah keistimewaan latihan fartlek ini. Okey, jadi seterusnya kita pergi kepada prinsip FIT, F-I-T-T. F yang pertama bermaksud frekuensi atau dalam bahasa Melayu dikenali sebagai kekerapan. Apa maksud frekuensi ni? Frekuensi ni bermaksud berapa kali sesuatu latihan itu dilakukan dalam masa 1 minggu. Bagi latihan fartlek, ianya sesuai dilakukan sekurang-kurangnya 1 atau 2 kali seminggu, bergantung kepada tujuan seseorang itu. Jika dia itu seseorang atlet, mereka akan melakukannya sekurang-kurangnya sekali seminggu sahaja kerana mereka masih banyak latihan yang mereka kena lakukan untuk memantapkan lagi sukan mereka itu. Tapi jikalau orang itu hanya orang biasa yang ingin mengisi masa lapang di waktu petang ataupun hanya ingin mengeluarkan peluh, mereka boleh melakukannya setiap hari. Jika mereka merasa bosan, mereka boleh mencuba pelbagai variasi. Sebab seperti yang saya katakan tadi, fartlek ini mempunyai pelbagai variasi. Contohnya seperti lari pecut, lari zigzag ataupun jalan mundur. Okey, seterusnya I yang kedua, F I. Okey, I tu Okey. I yang kedua bermaksud intensity. Intensity ni ialah merujuk kepada kesukaran sesebuah latihan itu kepada seseorang atlet. Sebelum melakukan sesuatu aktiviti, atlet harus mengetahui tahap kemampuan diri mereka dengan membuat ujian kecergasan. Jadi, apabila mereka melakukan aktiviti latihan kaedah fartlek ini, atlet tersebut hendaklah melakukannya mengikut tahap kemampuan dirinya sahaja. Kenapa? Seperti yang saya terangkan tadi, atlet itu ataupun individu tersebut yang membuat latihan fartlek hendaklah mengelakkan diri daripada berlari atau membuat latihan hingga ke peringkat lesu atau tidak berupaya. Okey, seterusnya huruf T. T ada 2 kan? Okey, jadi kita pergi yang pertama dulu. T yang pertama bermaksud time. Okey, dalam bahasa Melayu bermaksud masa. Dalam latihan fartlek ini, masa yang diperuntukkan adalah bergantung kepada kemampuan seseorang individu tersebut. Jika mereka mempunyai tahap kemampuan yang tinggi, maka masa yang diambil adalah lebih lama. Dan juga jika mereka mempunyai tahap kemampuan yang rendah, maka masa yang diambil adalah sekejap sahaja. Tetapi kebiasaannya latihan ini diperuntukkan selama 20 minit. Tidak termasuk aktiviti pemanasan badan dan cooling down. Latihan fartlek ini sebenarnya bergantung kepada intensiti yang ditetapkan oleh jurulatih kita. Jika intensiti yang diambil adalah rendah, maka masa latihan adalah panjang. Okey, seterusnya T yang kedua, iaitu huruf yang terakhir, F-I-T-T. T yang terakhir
Okey, T yang terakhir adalah bermaksud type. Dalam sukan, terdapat pelbagai kaedah latihan yang kita boleh gunakan. Tetapi, kali ini kita menggunakan kaedah latihan fartlek. Sekarang saya bawa anda ke outdoor pula. Dari tadi kita dalam studio je kan. So apa salahnya kan saya bawa anda semua ke luar studio. Okay, so sebelum saya lari tajuk jauh lagi, saya ingin menceritakan tentang nadi. Okay, nadi ni amat penting dalam setiap latihan. Mengapa ia penting? Nadi ni penting kerana untuk pengetahuan semua, kiraan nadi ini adalah bertujuan untuk mengetahui sama ada atlet itu benar-benar melaksanakan latihan berdasarkan intensiti yang ditetapkan ataupun tidak. Okey. Bagaimana kita dapat mengetahui kadar intensiti melalui nadi? Okey, kiraannya sebegini. Mari saya terangkan. Okey, anda nampak tak di skrin anda yang kadar nadi rehat tambah tu dalam kurungan tu kan? Itulah kita punya formula untuk mendapatkan kita punya intensity. So macam anda lihat, formula dia ialah kadar nadi rehat tambah berapa peratus intensity yang kita nak buat darab dengan kadar nadi maksimum tolak kadar nadi rehat. Okey, jadi bagaimana kita nak cari kadar nadi rehat? Kadar nadi rehat ni kita boleh ambil selepas kita bangun tidur. Okey, 50% pula ialah intensiti yang kita nak. Kita boleh ikut kita. Kalau kita nak buat 60%, kalau kita nak buat 70%, gitu. Kadar nadi maksimum pula ialah 220 tolak umur kita dan tolak kadar nadi rehat. Macam saya cakap tadi lah, kadar nadi rehat lepas tidur kan. Okey, so kita tengok contoh di bawah tu. 50 iaitu kadar nadi rehat tambah 50% iaitu intensiti yang saya mahu darab dengan 200 iaitu kadar nadi maksimum 220. Saya anggap umurnya ialah 20, maka 220 tolak 20 jadi 200 dan tolak dengan kadar nadi rehat. Okey, jadi di bawah dia lagi, jadi bila dah darab semua tu menjadi 50 iaitu kadar nadi rehat tambahlah 75, semua sekali adalah 125 denyutan nadi seminit. Okey, jadi jika kita mencapai 125 denyutan nadi selama seminit, maka ianya bermaksud kadar intensiti yang ditetapkan iaitu 50% tercapai. Tetapi jika kadar denyutan nadi hanya 100, ianya bermaksud intensiti yang kita tetapkan tidak tercapai. Intensiti yang kita tetapkan tu maknanya kita dapat rendah lagi, maknanya kita punya kuasa yang tinggi lagi untuk dapatkan intensiti tersebut. Harap semua faham. Okey, so dalam aktiviti fartlek hari ini saya akan membuat latihan di jalan yang lapang. Macam saya kata tadi, fartlek ni boleh buat di mana-mana sahaja kan? Dalam dewan kan? Dalam dewan, di padang kan? Jadi saya memilih di kawasan yang lapang. Bukan kawasan yang lapang, di jalan raya yang kosong. Jalan raya depan rumah saya ni jarang ada orang. Sebab rumah saya ni tengoklah, tak ada rumah pun. Sebab tu orang jalan lalu. Kalau ada pun 1-2 kereta je kan. Okey, jadi macam mana saya buat? Saya akan membuat mengikut kemampuan saya sendiri. Saya akan berlari selama 5 minit, yang mana 2 minit saya akan berjogging, 1 minit saya akan lari sedikit pecut, sedikit pantas, dan 2 minit lagi saya akan berjogging. Dan apabila saya sampai ke sini, saya akan mengambil nadi saya dan akan berehat 5 minit. Itu satu set. Saya akan membuat 3 set. Jadi saya akan lari 3 kali, iaitu selama 15 minit. Okey, jom! Sebelum saya terlupa, sebelum saya nak buat latihan ni, saya kenalah
stretching dulu. Jangan lupa stretching. Kita kena stretching tau. Sebab apa? Sebab kita nak panaskan badan kita. Kita nak biar badan kita ni bersedia. Sebab nak berlari kan, kita nak mengelakkan daripada kecederaan. Contohnya seperti terselia. Okey, jom saya nak stretching dulu. Okey, saya dah siap stretching dan sekarang saya akan berlari bertemankan telefon pintar sebab saya nak buat stopwatch. Sebab saya nak tahu saya akan berlari 2 minit, speed seminit dan berlari sebenarnya 2 minit. Okey, let's go! Okey, dah siap lari 5 minit. Alhamdulillah, saya tak terlampau penat. Jadi sekarang saya akan kira nadi. Okey, jadi nadi saya akan kirakan dalam kertas dulu. Baru saya akan masukkan dalam borang tempat lem. Okey, so saya akan berehat selama 5 minit. Okey, dah habis 5 minit waktu rehat. So, saya akan berlari lagi 5 minit. Jom! Okey, dan lari minit ke set kedua 5 minit lagi. Okey, itu 5 minit. Sorry tau tadi yang pertama saya tak ingat nak tunjuk. So, nadi pun tadi saya dah ambil lepas saya berlari. Kita rehat 5 minit dan kita akan lari semula. Okey, so saya dah rehat 5 minit dan saya akan buat set terakhir. Saya akan berlari 5 minit lagi buat kali yang terakhir. So, jom.
Okey, saya dah berlari untuk set ketiga selama 5 minit. So, dah habis saya punya latihan fartlek, iaitu selama 3 set dan pengambilan nadi. Jadi, lepas ni sebenarnya latihan fartlek ini mempunyai jadual fartleknya tersendiri. Okey, jadi anda nak tengok? Stay tune. Okey semua, ini merupakan jadual latihan fartlek. Okay, seperti yang anda lihat di skrin, akan ada tulis di atas tu borang latihan, ujian latihan fartlek. Lepas tu akan tulis nama, akan tulis umur. Kenapa nak kena umur ni? Sebab kita nak tahu kadar nadi maksimum 220 tolak umur. Lepas tu ada kita punya kadar nadi rehat dan kadar nadi maksimum. Seperti cerita tadi lah, kadar nadi maksimum 220 tolak umur. Okey, lepas tu dia ada situ ulangan, ada set dan juga ada intensiti. Ulangan tu kita nak tahu berapa kali kita ulang. Contohnya kita lari dari kon ke kon. Okey, berapa kali ulang? Kat situ 4 kali ulang. Okey, lepas tu set ni berapa kali kita nak ulang satu set tu. Dan intensiti pula adalah berapa peratus target kita intensiti dalam latihan fartlek pada masa itu. Lepas tu kadar nadi ni kita boleh buat sendiri jadual kita. Kalau macam ni, dia akan ambil tadi selepas minit, selepas 2 minit, selepas 3 minit. Kita juga boleh buat jadual yang mana hanya nadi sebelum latihan dan selepas latihan. Begitu je. Okey semua, harap semua faham. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih yang menonton video daripada awal hingga akhir tentang latihan kaedah fartlek. Saya harap semoga video ini memberi ilmu yang baru dan memberi semangat kepada anda untuk membuat latihan fartlek. Jadi sekian daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.